Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Hadirin sidang jemaat yang dirahmati Allah, hendaklah berdiam diri dan jangan berkata-kata ketika khatib membaca khutbah. Kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala jemaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta tusalli wa al-imamu yakhutub yawm al-jum'ah, ansib faqad lahu." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillahil qail ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan keredaan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat.
Sempena dengan sambutan hari ulang tahun ke-53 SPRM yang disambut pada 1 Oktober setiap tahun, mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Kerana Rasuah Tergadai Maruah dan Agama. Sidang jemaat yang berbahagia, kekayaan dan kemewahan hidup adalah alat perhiasan kepada nafsu manusia. Tersalah langkah manusia akan menjadi hamba harta dan nafsu, bukannya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diserang berbagai jenis penyakit dan wabak berbahaya, malah sanggup menipu, mengkhianati amanah, menghalang kebenaran dan memakan harta haram sepanjang hayat. Rasuah merupakan suatu gejala sosial yang diwarisi hampir dalam setiap masyarakat sejak daripada mula peradaban kemanusiaan. Ia merupakan suatu amalan sejagat tanpa batasan sempadan, negara, bangsa, kaum atau adat. Antara punca-punca kenapa amalan rasuah boleh berlaku adalah disebabkan sifat tamak halabah, integriti yang rendah, kelemahan takbir urus, kelemahan dalam penguatkuasaan, dan tarikan untuk mencapai kekayaan dan kesenangan dengan cepat dan mudah melalui jawatan dan kuasa yang dimiliki. Wabak ini amat sukar dibendung kerana ia terselindung dan dibayangi oleh tangan-tangan yang licik, kadangkala berstatus tinggi, bertopengkan pangkat dan rupa, tetapi berhati kotor dan jahat. Rasuah juga dipanggil dengan nama-nama yang lain, seperti duit kopi, duit kuih, wang ekstra, duit habuan, duit hun, tumbuk rusuk, dan lain-lain lagi namanya. Wabak ini telah merentas sejarah zaman dan sempadan geografi dengan begitu pantas sekali. Tidak kira bila dan di mana, ia tetap dikenali sebagai simbol pengkhianatan, kepribadian yang buruk dan hina, kerana rela menggadai maruah agama, bangsa, negara serta umat demi wang ringgit dan kepuasan diri yang tidak bertepi. Firman Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Al-Baqarah ayat 188, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim, kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya pernah meriwayatkan bahawa Utbah bin Rabi'ah, seorang tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat Quraisy, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan harta yang boleh menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling kaya di kalangan mereka. Beliau juga menawarkan jawatan ketua yang berkedudukan paling tinggi atau wanita-wanita cantik dari kota Mekah. Sekiranya itulah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inginkan dalam perjuangan agama baru yang dibawanya. Namun ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tenang tetapi tegas menolak segala tawaran yang tidak bermaruah itu. Kerana bukanlah itu yang diperjuangkannya. Rasuah juga adalah sebagai amalan tradisi bagi bangsa-bangsa Yahudi, di mana mereka sering mengagungkan kebatilan, kedustaan serta mengamalkan rasuah. Ini telah diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, yakni rasuah dan sebagainya. Oleh itu, kalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau berpalinglah dari mereka. Dan kalau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Suratul Maidah ayat 42. Sidang Jumaat sekalian, justru itu tugas dan tanggungjawab ibu bapa dalam institusi kekeluargaan adalah penting untuk mendidik dan menyemai nilai-nilai moral dan etika kepada anak mereka sejak dilahirkan. Ini sepatutnya menjadi antara tugas asas dan hakiki setiap ibu bapa dan penjaga. Anak kecil yang dilahirkan umpama kain putih yang suci dan bersih, di mana ibu bapalah yang mencorakkannya. Maka perlunya bagi ibu ayah itu mengajarkan kepada anak-anak mereka perihal fardu ain, iaitulah ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Ketiga-tiga ilmu akan membina karakter as a Muslim dalam diri seorang anak kita itu. Dan dengan ilmu ini juga akan menjadikan mereka mengenal siapakah pencipta mereka. Ilmu tauhid mengajar mereka untuk mengenal kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan rasa haibah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid mengajar kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengimaninya, dan kita merasakan Allah Subhanahu wa taala tidak terpisah dengan kita. Ilmu fiqh pula mengajarkan kita untuk melakukan perkara mana yang dibenarkan oleh Allah, perkara mana yang dilarang oleh Allah, agar kita sentiasa berjaga-jaga, berhati-hati. Manakala ilmu tasawuf pula mengajarkan kita untuk membina karakter ataupun akhlak yang baik, sama ada luaran dan dalaman. Ibu ayah perlu menerapkan kepada anak-anak segala ilmu-ilmu yang dinyatakan tadi, agar mereka mampu meninggalkan generasi yang boleh diharapkan untuk menjaga negara dan tanah ini. Bayangkan, sekiranya anak-anak musnah, tidak ada pengetahuan tentang ilmu fardu ain, mereka tidak mengenal Tuhan, tidak tahu hukum hakam, tidak ada akhlak Islamiah, maka apakah yang akan berlaku kepada tanah air kita? Sedarkah kita, tanah ini pernah dijajah ratusan tahun, bermula 1511 oleh pihak Portugis. Tidak cukup dengan Portugis, datang pula Belanda, ratusan tahun mereka merajai kita. Tidak cukup dengan Belanda, datang pula Inggeris, dicampur pula dengan Jepun dan juga komunis. Namun Islam tidak hilang daripada tanah Melayu ini. Kenapa? Jawabnya kerana orang-orang tua kita senantiasa menanamkan identiti sebagai seorang Muslim dan mukmin dalam diri kita. Maka akidah, prinsip ini dijunjung hingga ke hari ini. Maka benarlah kata pepatah seorang tokoh yang menyebut, bumi tanah Melayu ini tidak akan hancur, walaupun dibom, walaupun diatom, tidak akan hancur. Namun bumi ini akan hancur apabila generasi mudanya hancur. Mu'asyaral muslimin rahimakumullah. Ratusan tahun kita dijajah, tidak hilang Islam daripada kita. Namun kini, berapa ramai lagi yang tinggal di kalangan anak-anak muda kita yang mampu membicarakan sifat 20, yang mampu menghuraikan hukum hakam fiqh, yang mampu memperhalusi ilmu-ilmu tasawuf. Perkara ini kita akui memang tersangat lemah dan tersangat tercorak sekali. Maka mu'asyar muslimin rahimakumullah, marilah kita bermuhasabah. Rasuah yang kita bincangkan hanyalah tajuk kecil berbanding akidah. Itulah punca yang menyebabkan rasuah, penzinaan, judi dan sebagainya. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, jika kita perhatikan di antara faktor utama yang menyebabkan berlakunya jenayah rasuah ini adalah faktor ketamakan individu yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut kepada Allah, yang tidak mengenal hukum. Yang hinggakan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, la'ana Rasulullahir rashi
wal murtashi fil hukmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah dalam penetapan keputusan, pemerintahan, pentadbiran atau kehakiman. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita jauhi amalan jenayah rasuah demi menjaga agama, bangsa dan negara. Janganlah menggadaikannya dengan harta dan nilai yang terlalu murah melalui amalan yang tidak bertamadun ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, yakni benar dalam segala perkara, supaya ia memberi taufik dan menjayakan amal-amal kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar kejayaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-munqidhi min ad-dalalati wal jahalati ila an-nuril haqqi wal imani wal huda. وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم سلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة ولي عهده دولي yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم الجواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman Rahim, Ya Zal Jalal wal Ikram. Kami merayu padamu, Ya Allah. Kami menadah tangan kami yang lemah ini, Ya Allah, dengan pengharapan kami yang tinggi kepadamu, Ya Allah. Engkaulah tempat pergantungan kami. Tiada ada siapa lagi yang kami mengharapkan melainkan Engkaulah yang mentadbir alam ini, wahai Allah. Ya Allah, Engkau angkatlah bala yang Engkau berikan kepada kami, Ya Allah.
Engkau angkatlah segala penyakit yang berbahaya ya Allah. Engkau angkatlah penyakit wabak COVID-19 dan pelbagai lagi wabak, pelbagai lagi bala yang Kau uji kepada kami ya Allah. Engkaulah yang menguji kami. Engkaulah jugalah yang akan menggantikan bala itu dengan nikmat wahai Allah. Ya Allah, kami tak terdaya lagi. Kami tak terdaya lagi. Kami tak mampu lagi menanggung segala kesengsaraan ya Allah. Maka hanya kepadamu kami merayu ya Allah. Engkaulah yang akan memberikan kepada kami segala-galanya ya Allah. Engkaulah yang menguji kami dan Engkau jugalah yang memelihara kami wahai Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim. Antara bala yang paling kami takut adalah kehilangan akidah ya Allah. Maka Engkau peliharalah ahli Qaryah kami dan seluruh masyarakat Islam kami di seluruh dunia ya Allah. Peliharalah akidah anak-anak muda kami. Janganlah Engkau jadikan seperti mana akidah itu rapuh, mudah hilang begitu saja wahai Allah. Ya Allah, Engkau jadikan masjid kami ini masjid yang makmur, masjid yang sentiasa dikasihi oleh ahli Qaryahnya, masjid yang menamat hati para pengunjungnya, masjid yang sentiasa mentarbiah jiwa-jiwa pemuda ya Allah, yang melahirkan para pemuda yang sentiasa berjuang kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ibadallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.